بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar sedang penonton setia? Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan ceria-ceria selalu, sihat walafiat, dirahmati, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Tanyalah Ustaz kembali bersiaran untuk edisi hujung minggu kita Sabtu 21 Januari 2023 bersamaan 28 Jamadil Akhir 1444 Hijri. Sedar tak sedar kita telah pun berada di penghujung Jamadil Akhir, dan insya-Allah beberapa hari saya lagi kita akan memasuki bulan Rejab, antara bulan yang sama-sama perlu kita renung dan muhasabah, dan juga kita perlu bersiap sedia sebagaimana yang telah pun dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalamnya memperbanyakkan ibadat dan juga puasa sunat insya-Allah. Dan pada pagi ini untuk tajuk yang cukup menarik sama-sama akan kita bicarakan, kita diskusikan, iaitu akhlak makanan jangan dicela. Makanan jangan dicela. Dan untuk itu sebagaimana biasa kita tampilkan ke studio pada pagi ini panel ataupun bintang ilmuwan kita, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Insya-Allah. Lama tak jumpa Ustaz Fuad. Itulah tu, alhamdulillah jumpa-jumpa dah semakin kacau insya-Allah. Dan kalau ikutkan gambar ni Ustaz ataupun Dai Fahmi, jadi beliau tak dapat bersama-sama dengan kita untuk siaran pada pagi ini. Kita doakan semoga urusan beliau dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, ala kulli hal untuk siaran kita pada pagi ini, bagi anda yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita iaitu makanan jangan dicela dalam bab akhlak ini, anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda, ataupun paling mudah terus sahaja hantarkan, tinggalkan komen anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9, dan dari TV9 kita akan lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Baik Fadil Ustaz. Ya saya. Bila sebut tentang akhlak makanan jangan dicela ini, pasti banyak perkara menarik akan kita kongsikan kepada para penonton sebagaimana yang telah pun ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu suka untuk kita war-warkan kepada para penonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini sedikit pesanan ikhlas daripada MC-MC mengenai berita palsu. Baik, sebarang perkongsian atau penyebaran berita palsu adalah suatu jenayah. Pastikan berita yang dikongsi adalah sahih dan benar. Fikir dahulu dan pastikan maklumat tersebut sahih sebelum disebarkan kepada kenalan anda di media sosial. Jangan babitkan diri anda sehingga boleh menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Jadi sama-sama kita renung dan juga kita berwaspada insya-Allah. Baik Pak Ustaz, makanan jangan dicela untuk mukadimah topik pada pagi ini. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama yang telah pun menanam budi dan jasa di tanah air ini, dan kepada semua para pemimpin dan juga kalian saudara-saudari, teman-teman kita yang bersama berukhuwah bersama dengan kami di Tanyalah Ustaz, dan tak lain tak bukan kepada sahabat akrab saya Dai Anas. Mudah-mudahan terus berada dalam keadaan sejahtera insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi bila saya dengar Dai Anas kata talian bebas tol, saya teringat pagi tadi pun saya datang tak bayar tol. Masya-Allah tabarakallah. Dan alhamdulillah syukur kita
kita ke hadrat ilahi kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ruang dan peluang untuk kita memperbahaskan berkenaan tentang makanan itu jangan dicela. Dan apabila kita memahami tentang 3 prinsip asas ini, masya-Allah tabarakallah, maka kita akan bercakap tentang apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang telah pun difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul aliyul azim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu makanlah, kamu minumlah, tapi janganlah kamu berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ni tak suka sama sekali orang-orang yang melampaui batas. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi prinsip asas dalam surah Al-A'raf ini ingin memperbahaskan kepada kita bagaimana kita diberi izin oleh Tuhan untuk menikmati setiap daripada makanan, sama ada di lautan, di daratan, masya-Allah tabarakallah. Bahkan ada juga haiwan yang berterbangan di atas muka bumi ini yang kita boleh makan, masya-Allah tabarakallah. Dan ianya mengkhabarkan kepada kita supaya bersederhana dan tidak sama sekali kita berada dalam keadaan yang mengenepikan perkara yang halal dan perkara yang haram dalam kehidupan kita. Dan bila kita kata makanan itu jangan dicela, ianya sebenarnya bersabitkan tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada suatu hadis riwayat Muslim. Riwayatnya turun daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan kepada kita tidak sekali-kali pun Nabi Muhammad itu mencela makanan. Bahkan kalau Nabi Muhammad itu suka sesuatu makanan tersebut, maka baginda akan makan. Dan kalau Nabi tak suka, maka nescaya Nabi akan meninggalkannya, iaitu tidak makan. Ini membawa erti kepada kita, bukanlah bermaksud semua perkara tu mungkin selera kita sama Da'i Anas kan. Mungkinlah Da'i Anas okeylah dia suka makan makanan yang Korea ya. Masya-Allah tabarakallah. Makanan yang kalau macam saya yang Korea ni tak berapa reti sangat. Saya lebih kepada Jawa-Jawa masya-Allah tabarakallah kan. Tradisional lah. Tradisional lah yang ada pedas je masya-Allah tabarakallah. Dan itu begitu. Jadi bermaksud kita mempunyai selera yang berbeza, tetapi yang paling penting makanan itu ada kehormatannya. Sebab itu para ulama sufi berpesan kepada kita, tawadhu' itu bukanlah hanya kamu dengan insan, tapi termasuklah dengan makanan. Apa yang berada di hadapanmu adalah merupakan suatu aib apabila orang melihat makanan dengan begitu gairah sekali. Itu aib ya. Kalau contoh kita pergi ke dewan-dewan besar, kita menginap di hotel-hotel mewah, bahkan kita mungkin rasa terlalu gairah untuk menjamu selera apa yang ada di saat ketika itu, buffet. Maka sesungguhnya buffet semua diambil dari Anas kan, pinggan penuh masya-Allah tabarakallah. Jadi untuk begitu sebenarnya termasuklah perkara yang aib yang kita harus bersederhana. Kita pun berkobar-kobar juga nak makan, dia semangat membara tu kan 2 bulan lagi tapi kita cover. Kita kena selindung perasaan itu, ambil sederhana. Mudah-mudahan kita tidaklah terlalu gairah terhadap apa yang dipersembahkan di hadapan kita dengan Anas. Allahu akbar. Insya-Allah tabarakallah. Demikian antara mukadimah awal topik kita pada pagi ini tentang akhlak makanan jangan dicela. Itu antara akhlak yang dikongsikan gambaran awal oleh Fadil Ustaz Fuad tentang bagaimana diajarkan kepada kita tentang adab-adab dan juga akhlak-akhlak. Sebenarnya banyak lagi yang akan dikongsikan berkaitan dengan akhlak makanan jangan dicela. Dan untuk awal ni Ustaz, kita ada soalan yang mungkin kita boleh raikan daripada sahabat Facebook kita. Kita ada Kak Ju Zabidi yang bertanya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wajarkah seseorang itu meletakkan kelas atau level dalam sesuatu jenis makanan itu? Sebagai contoh, ada orang yang tidak suka dengan buah durian. Apabila ada orang yang berdekatan dengannya memakan buah durian itu, dia akan menutup hidung. Yang kedua, bagaimanakah bagi seseorang yang suka dengan makanan dan dia makan dalam keadaan tergopoh gapah? Mohon pencerahan Fadil Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau kita tengok dalam periwayatan hadis yang menceritakan kepada kita, sesuatu itu tidaklah diiktibarkan, mencela makanan ini dia tidaklah diiktibarkan kepada suatu dosa yang dia terus menjadi haram. Bahkan majoriti daripada para ulama mengatakan sesuatu perkataan buruk yang dikeluarkan kepada makanan itu, maka dia dinisbahkan sebagai makruh, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Cuma kalaulah kita rasa macam saya ni nak makan ustaz, saya rasa tak berapa okey sangat nak makan durian ni. Saya biasa layan strawberry dan berry-berry yang lain, masya-Allah tabarakallah kan. Jadi saya tak biasa ustaz. Jadi dalam keadaan tersebut janganlah seolah-olah kita memperlihatkan keadaan jijik diri kita terhadap pandangan tersebut. Dia kena faham ya, sesuatu makanan itu masya-Allah tabarakallah dia tetap harus kita makan. Tetapi jika diri kita menjadi memperlihatkan ianya seperti jijik, maka tak boleh kita makan. Contohlah kalau kita sebut dalam mazhab Imam Syafi'i, di dalam fawakih ataupun kalau kita kata buah-buahan, dalam buah-buahan ni biasa ada ulat, masya-Allah tabarakallah. Dai Anas tahulah dia harum manis punya orang, masya-Allah tabarakallah. Dan subhanallah tabarakallah, kalaulah pada ulat tersebut katalah kita termakan buah dan buah tersebut itu memang ada ulat dan kita mungkin tak perasan dan tak jijik dengannya, maka hukum dia sah kita makan tu, tak ada masalah. Tapi kalaulah kata dia asingkan, dia ambil buah apple, inilah ulat buah apple, inilah ulat buah durian, lepas tu dia makan asing-asing sehingga menjijikkan, maka dalam mazhab Imam Syafi'i maka hukumnya adalah haram. Jadi kalaulah kata dia jijik melihat keadaan tersebut, janganlah dia manifestasikan, tetapi dia simpan sahaja dalam jiwa dia sebagai tanda ihtiram dengan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada teman-teman dia. Dai Anas. Allahu Akbar. Bahasa kita jangan nampak sangat tak sukanya kan. InsyaAllah. Betul. Sekarang ni musim durian Ustaz. Betul. Dia nak bagi komen pasal durian tu kena berhati-hati sikit. Dia insyaAllah kita nak berehat seketika Ustaz. Banyak lagi akan kita kongsikan, bukan cerita pasal durian tetapi akhlak makanan. Jangan dicela, terus setia menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru para penonton, tuan-tuan dan puan-puan bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi membicarakan pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz topik akhlak makanan jangan dicela. Jadi sebagaimana biasa kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Ahmad Fuad Mukhtar, dan Ustaz tadi ada perbahasan berkenaan dengan ulat dalam buah Ustaz ada sebut. Jadi ada satu spesies ulat lagi Ustaz, mungkin sebagai gambaran kepada para penonton Tanyalah Ustaz yang mungkin pernah melihat situasi itu, ulat sagu Ustaz. Adakah dalam Islam, bagaimana Islam memandang memakan makanan seperti ulat sagu ni Ustaz? Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita pertamanya memperlihatkan berkenaan antara illah tadi. Bila kita kata antara illah tadi, kenapa dalam mazhab Imam Syafi'i memandang sesuatu perkara itu ditegah adalah kerana ianya mendatangkan perasaan yang pada rasa seseorang itu dia rasa jijik dengan keadaan tersebut. Tetapi masya-Allah tabarakallah, kalau kita bercakap tentang antara makanan yang dimakan ataupun dijamah oleh rakan-rakan kita daripada kaum Dayak, Melanau, mereka ini menggemari yang disebut sebagai ulat sagu ini, masya-Allah tabarakallah, dan memang berlaku khilaf tentang keadaan itu. Sebahagiannya menyatakan bahawa harus kerana mereka tak merasa jijik, masya-Allah tabarakallah, tetapi sebahagiannya menyatakan kepada orang yang melihat dalam keadaan yang rasa, ustaz kami ni masya-Allah tabarakallah melihat suasana itu berbeza. Sebab itu kita kena faham hukum hakam ini juga dia bermain dengan keadaan
keadaan kita. Sebagai contoh, Masya Allah Tabarakallah, kita kat Malaysia ni pun tak biasa nak makan dab, tak biasa nak makan biawak padang pasir. Itu pernah makan biawak padang pasir? Tak pernah tengok. Pernah tengok. Tapi kita kalau nak makan pun bersalah, rasa ni biawak padang pasir ke biawak komodo. Nampak lebih kurang saja. Lebih kurang saja kan. Jadi terkadang ada juga yang dia rasa mungkin lemah semangat dia, Masya Allah Tabarakallah, dan tak dinafikan juga ada orang yang, contoh kenalan saya, dia tak boleh makan nasi. Setiap kali dia tengok nasi dia akan muntah. Maka hukum akan berubah sesuai dengan keadaan. Hukum fiqh ni selalu berubah. Masya Allah Tabarakallah. Namun teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perbincangan tersebut, Masya Allah Tabarakallah, pada sebahagian pandangan para alim ulama, sebahagiannya menyatakan haram oleh kerana Masya Allah Tabarakallah menganggap ianya sebagai jijik. Itulah pandangan yang disebut oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sarawak. Tetapi ada pun perbezaan itu adalah perbezaan ijtihadi. Bermaksud, kalaulah kata Masya Allah Tabarakallah ijtihadi ni, ada yang kata Ustaz harus padanya untuk makan dan haram atas dasar jijik ya. Dia dasarnya jijik, Masya Allah Tabarakallah. Illah ada jijik. Pengharaman perlukan kepada illah. Jika berubah illah, bermaksud jika berubah sebab, maka terkadang ianya mengubah hukum dan Anas. Ya, Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan menjadi satu pencerahan kepada kita berkenaan dengan hukum memakan perkara-perkara yang dilihat menjijikkan itu. Nah, dia bukan ulat aja, ada banyak lagi benda-benda lain kan. Baik, kita ada soalan yang berikutnya Ustaz Fuad. Aisyah Ica yang bertanya di Facebook. Baik, adakah dikira mencela makanan yang hampir dengan kita bila mana kita menjamah makanan yang jauh daripada kita terlebih dahulu? Dan yang kedua, bagaimanakah contoh yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW di hadapan para sahabat bila mana diuji dengan memakan buah yang masam oleh seorang Yahudi? Mohon pencerahan Al-Fadhil Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Pertamanya, apabila kita ini memperlihatkan pasal banyak riwayat sebenarnya, yang ada riwayat yang Nabi jumpa dengan buah yang masam, tapi Nabi kebiasaannya berkongsi dengan teman-teman dia, namun Nabi tetap makan seorang diri, Masya Allah Tabarakallah, supaya orang tidak melihat bahawa Nabi itu mencela ataupun menghina makanan. Tetapi kalau kita melihat juga bagaimana Nabi berkomunikasi, bukannya semua benda yang Nabi tak suka Nabi telan juga. Tak. Ramai yang dia akan anggap, belajarlah dengan Rasulullah walaupun Rasulullah tak suka, Rasulullah telan juga. Itu satu riwayat. Itu satu riwayat. Kalau kita buka kepada riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammad, dalam hadis riwayat Aisyah tersebutkan kepada kita pada nombornya 4141, pernah satu saat dan ketika Masya Allah Tabarakallah, Nabi Muhammad duduk bersama dengan teman-teman mereka, lantas isterinya mempersembahkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini adalah merupakan daging dab tadi, biawak tadi. Maka apa yang Nabi buat? Nabi terus duduk begitu dan Nabi diamkan diri saja. Nabi bukan macam riwayat daripada Abu Hurairah yang lain tadi. Jadi akhirnya apa yang berlaku, Masya Allah Tabarakallah, Nabi terus mendiamkan diri Nabi sahaja, dan disebutkan oleh Nabi SAW, qulu aw ta'amu, disebutkan kepada kita, makanlah dalam keadaan tersebut, kerana padanya itu, daging itu adalah halal dalam keadaan itu. Dan disebutkan oleh Nabi lagi, la ba'sa bihi, disebutkan tidak mengapa dimakan, akan tetapi daging itu bukanlah makananku. Faham tak kat sini? Sebenarnya Masya Allah Tabarakallah, Nabi sendiri ada menceritakan kepada kita, la ba'sa bihi walakinnahu laysa min ta'ami. Tak apa, makanlah kamu, tapi makanan tu bukan untuk aku. Masya Allah Tabarakallah. Ada orang yang dia tak boleh makan bihun-bihun ni, tak boleh makan mie ni. Masya Allah Tabarakallah. Dia lihat, Ustaz, minta maaf ya, dia lihat seperti mana, entahlah, benda-benda bergerak dalam mangkuk air begitu. Gambaran. Masya Allah Tabarakallah, sehingga menjadikan berubah. Jadi kerana itulah antaranya Nabi kata, makanlah. Cuma ni yang bezanya, makanan itu bukan makanan untuk aku. Bila kita kata begitu, kaedahnya juga sama untuk kita dan Yanas. Masya Allah Tabarakallah. Contoh, kita tak boleh terima yang cukup luar biasa. Fakta kes sebut pada kita, kat Malaysia ni 95% orang dewasa tak makan sayur dan Yanas. Masya Allah Tabarakallah. Ini fakta kes. 95% rakyat Malaysia ni dia tak makan sayur. Jadi kalaulah kata, Ustaz, saya tak makan sayur, daripada dia tinggalkan sayur dekat pinggan dia, kalaulah dia terus
terus tak ambil, itu adalah lebih baik sebenarnya. Tapi kalau dia boleh makan sayur dan selesaikan, malah itu yang cukup luar biasa. Baik untuk kesihatan, baik untuk menghargai rezeki. Allahu Akbar. Baik, untuk soalan yang kedua Ustaz, kita akan jawab selepas ini berkenaan dengan adab dan juga akhlak Rasulullah tunjuk di depan sahabat itu, kerana kita ada sahabat pemanggil yang menanti di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas Kamis dan juga Ustaz Ahmad Muhammad Mokhtar. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Ustaz, kita ni selera kita tak sama. Selera Ustaz lain, selera saya lain, selera Da'i lain. Jadi kadang-kadang kita pergi ke sebuah restoran, ada ini berlakulah. Ustaz bukan dan Da'i berlaku, dan ada pula yang pergi situ, makanan dia tu tak kena pada selera dia. Apabila tak kena pada selera dia, dia akan promosi kepada orang lain. Kau jangan pergi restoran tu, tak sedap langsung, harga je mahal tapi rasa langsung tak sedap. Jadi dia mempromosikan pula bahawa kedai itu masakan dia tak sedap. Dia memperlekehkan masakan restoran tu, tuan punya restoran tu. Jadi soalan saya, apakah boleh kita bertindak begitu Ustaz? Sedangkan kita fahamlah kalau Nabi itu dia tak akan bagi tahu benda tu tak sedap. Dia makan seorang dia je, dia tak akan bagi orang lain rasa. Pasal dia kata kalau bagi kan, dia kata orang pelekeh pula benda tu tak sedap. Jadi apakah kita pula perangai kita pula macam itu, memperlekeh orang. Kalau yang elok tak apa, ini yang tak elok pula dipromosikannya. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid, dia bagi dengan ayat tu. Ayat tu macam mesti dengar tapi kat mana Baik, jadi zaman sekarang ni zaman dia nak viral je kan, tak puas hati kan. Jadi mungkin situasi ataupun gambaran, kalau tak suka tu kita kata nak war-warkan, nak kempen orang supaya tak suka sama-sama dengan ini, satu benda yang macam mana Islam memandang perkara ni Ustaz? Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dekat sini orang akan mula bertanya dengan satu istilah yang kita sebut review, mengeluarkan pandangan dengan apa yang kita makan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dia ada satu perihal yang kita kena faham, soal keluarkan pandangan sehingga membawakan kepada manusia lain menjijikkan makanan tersebut. Tapi ada kalanya, Masya Allah, tabarakallah, memberikan review ini sebenarnya dia berikan satu sudut pandang yang baik. Sebagai contoh, dia mengelak daripada berlakunya penganiayaan yang lebih besar kepada kawan-kawan yang lain. Tak sedikit, mohon maaf ya, rakan-rakan peniaga yang mohon maaf ya, mereka tidak berusaha sebaik mungkin untuk memastikan makanan itu mulia. Masya Allah, tabarakallah. Bermula daripada makanan yang mulia, memfaedahkan orang yang mulia memakannya. Sebab itu Masya Allah, tabarakallah, perkara asas sekali adalah pada pandangan yang kita dapat lihat pada saat ketika ini, satu orang yang mengeluarkan pandangannya itu, dia mesti tidaklah terlalu mukhalafatul adab. Adalah lebih penting untuk dia menolak keadaan tukang masak tersebut, tetapi bukanlah menolak masakan itu. Itu lebih baik. Sebab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah apabila memperbahaskan kenapa dalam hadis diminta supaya Masya Allah, tabarakallah, satu orang tersebut jangan mencela makanan kerana dia tidak mahu tukang masak itu yang merasa duka cita dalam soal itu. Jadi sebab itu apabila kita pergi ke mana-mana gerai ataupun restoran, jika keadaan pandangan itu tidak baik, bukan masalah pada makanan. Bukanlah kita mentah-mentah makan mi goreng, lepas tu kita kata masin, kita ambil helaian mi tadi tu, Allah SWT dia tulis perkataan masin dekat pinggan dia. Jadi Masya Allah, tabarakallah, yang harus diletakkan adalah pada tukang masak, tetapi bukanlah pada masakannya, kerana itu tetap untuk kita menghormati atas pemberian yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, insyaAllah. Allahu Akbar. Jadi kalau nak lebih kepastian sedap ke tak sedap, kena tengok jalan-jalan cari makan lah. Betul. Jadi dia ada bagi review tu, memang sampai kita pun rasa nak terus pergi je beli makanan tersebut. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Tuan Haji Omar Abdul Majid banyak lagi akan kita kongsikan berkenaan dengan topik akhlak makanan jangan dicela. Terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu indah gambaran yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam bab yang kita bicarakan pada pagi ini, iaitu akhlak makanan jangan dicela. Jadi kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Mokhtar untuk kita meneruskan soalan daripada sahabat kita tadi, Ustaz. Kita ada dua soalan, kita dah jawab soalan yang pertama daripada Aisyah tadi. Kita nak raikan soalan yang kedua tentang bagaimanakah contoh yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat bila mana diuji dengan makan makanan ataupun buah yang masam oleh seorang Yahudi, Ustaz. Baik. Ketika mana suasana itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acap kali bagi Rasulullah itu akan memasukkan makanan yang indah-indah kepada teman-temannya dahulu sebagai tanda mahabbah. Tetapi apabila sampai suatu saat dan ketika makanan yang dihidangkan waktu itu adalah makanan yang Masya Allah Tabarakallah yang agak berat sehingga menyebabkan sukar untuk menerima rasanya itu. Sehingga apa yang berlaku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cuba untuk terus menghabiskan supaya tidaklah menjadi buah mulut sehingga menyebabkan pemberi itu merasa kecil hati dengan pemberiannya. Sebenarnya Masya Allah Tabarakallah, Nabi nak ajarkan kepada kita supaya kita mengambil peduli tentang hati dan perasaan orang yang memberi kepada kita dan kita menghargai makanan tersebut. Sebagai contoh, Masya Allah Tabarakallah, jangan sampailah orang rasa futur ataupun putus asa dengan komentar kita yang mungkin agak keras sehingga menyebabkan orang terfikir-fikir, apakah aku ini tak layak untuk berikan makan kepadanya, apakah aku ini Masya Allah Tabarakallah rasa berarti untuk bagi kepadanya, buat orang rasa senang. Saya pernah dalam satu majlis dari Anas, ada satu orang ni bila dia nak beri makanan, dia kata, Ustaz, saya nak bagi juga makanan dekat Ustaz. Saya habis program kuliah duha, dia bagi roti dekat saya. Saya pun sampai dalam kereta, saya rasa terharu lah. Saya habis ceramah, orang bagi roti. Dan bila saya buka, Masya Allah Tabarakallah, kelihatan rupa-rupanya roti tu dah diambil sebahagian. Maksudnya dah kena cukai dululah. Tapi Masya Allah Tabarakallah, saya dapat rasa kasih sayang dia berbeza. Dia ambil dulu sedikit, sebenarnya dia nak lapik perut dia. Tapi oleh kerana mungkin dia ikuti majlis, dia kata dia nak bagi, hadiahkan Masya Allah Tabarakallah dalam keadaan tetap memberi. Itu memang satu perasaan yang menyebabkan kita tersentuh. Jadi makan sajalah, Masya Allah Tabarakallah. Saya makan jugalah dengan bismillah lah kan. Masya Allah Tabarakallah, bagi meraihkan terutamanya makanan yang diberi dan dimasak oleh orang-orang yang soleh. Sebab itu saya percaya Masya Allah Tabarakallah, makanan yang dimasak oleh orang-orang soleh, orang masjid, orang surau, orang tanya dekat saya, Ustaz, Masya Allah Tabarakallah, apakah antara rahsia untuk kita ni semangat dalam bidang agama ni? Antara rahsia saya, daripada kecil saya banyak makan masakan yang siap masjid masak. Sebab waktu kecil lagi mak ayah banyak bawa pergi masjid, kuliah, jumpa dengan para asatizah. Saya adalah orang yang paling awal akan beratur di meja makanan waktu itu dari Anas. Dan dengan kuliah tak? Dengar 2 poin. Dengan 2 poin. Allah SWT Muhammad, sebab ayah kata 1 poin 20 sen. Jadi kalau 2 poin 40 sen. Kira dah boleh dah tu. Halal. Kira halal. Masya-Allah Tabarakallah. Dan itu adalah perkara yang kita kena faham supaya kita memelihara hati dan pandangan insan lain dari Anas. Masya-Allah Tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya, Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang kedua pagi ini yang menanti di talian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ustaz. Okey, soalan saya begini tanya. Makanan jangan dicela. Soalan saya, adakah kesempurnaan akhlak itu melambangkan sempurnanya iman seseorang dalam apa jua situasi makanan yang tidak kena dengan cita rasanya, maka ia berdiam sahaja. Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail Maisa dari Sungai Buloh bertanya soalan yang cukup menarik, ringkas dan padat, Ustaz. Betul.
bila mana kita bercakap tentang Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakawasallam, sebenarnya beradab dengan makanan ini adalah satu perkara yang penting untuk kita semua fahami. Tetapi ada lagi satu sudut pandang nak memberitahu bahawa akhlak kita mulia adalah daripada mana pula makanan tu datang. Kalaupun makanan yang datang itu daripada yang haram, tapi dia menghormati makanan tersebut, dia takkan jadi juga. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Sumbernya itu menjadi kayu ukur yang pertama lah. Tetapi bila mana dia beradab dengan makanan, maka artinya dia beradab dengan Tuhan. Dia bahagian daripada kesempurnaan akhlak. Sebab disebutkan daripada hadis riwayat Bukhari, ma akala ahadun tu'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadi. Disebutkan kepada kita para jemaah sekalian, tidak ada seorang itu makan makanan yang lebih baik daripada hasil jerih payahnya sendiri. Au kama qala. Jadi nak sebutkan kepada kita, masya-Allah tabarakallah, yang terbaiknya adalah kita makan daripada apa yang kita penat, apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita, itulah yang kita makan. Dan itu tandanya kalau kata kita makan antara nasi dan juga garam, maka itu rezeki buat kita semua. Ada orang makan nasi berlaukkan dengan telur, itu rezeki. Tetapi masya-Allah tabarakallah, selera ni dia bukan datang daripada apa yang kita makan, tetapi selera ni dia datang daripada kesyukuran kita kepada Tuhan. Apabila kita memahami rasa syukur, rasa gembira, ada orang tetap gembira dengan hanya makan nasi dengan kari sahaja. Kerana apa? Kerana dia melihat itu adalah pemberian daripada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita nak rasa kesempurnaan akhlak, dia tidaklah terlalu cerewet dalam urusan makanan dari Anas. Ini tidak. Dialah dalam banyak-banyak urusan makanan, dialah orang yang paling cerewet sekali. Padahal kalau kita tengok, disebutkan makana yafdulu an ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam khubuz syairi. Disebutkan tidak ada makanan yang lebih baik bagi keluarga Rasulullah kecuali Rasulullah itu makan roti syair. Itu artinya satu roti yang keras. Masya-Allah tabarakallah, satu roti yang bukanlah mudah kunyahannya, tetapi sangat baik untuk kesihatannya. Dia menghormati makanan, bahkan Rasulullah itu mengambil iktibar, mengambil faedah daripada makanan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalu memilih dan juga tidak terlalu cerewet. Kalau tak boleh, Nabi diamkan diri sahaja. Masya-Allah tabarakallah. Allahu akbar, masya-Allah tabarakallah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Kadang-kadang kita bukan cerewet, Ustaz. Jadi kita bila terpengaruh dengan review, jadi Ustaz sebut jadi masya-Allah tabarakallah. Jadi orang yang review ni dia jangan exaggerate sangat, jangan melampau-lampau sangat. Buat biasa-biasa je kan. Betul. Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fadil Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook Hana Wanci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah makanan yang dibuang dan dicela akan menjadi habuan syaitan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakawasallam. Apabila kita berbicara tentang adakah makanan itu menjadi habuan syaitan, kita mula bercakap tentang perkara sam'iyat, perkara-perkara yang memerlukan dalil khusus. Kenapa dan betul ke makanan saya tak makan nanti syaitan makan? Kalau dulu orang Melayu kata tak makan nasi Nasib menangis. Nasib menangis. Itu nasihatkan orang Melayu ni santun kaedahnya. Tetapi apa yang nak disebutkan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim, hadis nombor 2034, disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu salasa. Nabi kalau Nabi makan, pertamanya Nabi akan jilat jari Nabi sampai 3 kali. Qal idza saqatat luqmahu ahadikum falyumit anha. Disebutkan kepada kita, dan kalaulah dalam keadaan tersebut makanan salah seorang kamu itu jatuh ke atas tanah, maka kamu ambil, maka kamu basuhkan ianya. Masya-Allah tabarakallah, kalau boleh basuh. Dan kamu apa lagi? Makanlah. Tetapi dikatakan wala yad'ha lisyaitan. Disebutkan kepada kita, janganlah kamu itu berikan kepada syaitan. Dengan apa? Dengan kamu terus membuang makanan tersebut. Ini yang penting untuk kita buat. Kadang-kadang saya tahu peniaga dia confuse sikit, Ustaz. Saya sepatutnya buang makanan ni ke ataupun pergi hantar ke Mahat Tahfiz, kan? Betul. Biasa isu berlaku. Lebihan makanan yang nak berlangsung. Kadang-kadang SOP itu juga agak mengeraskan. SOP syarikat-syarikat ni kata habis makan tak boleh bawa keluar, kena buang. Masya-Allah. Dan saya percaya
perkara tersebut ada satu sudut pandang yang berbeza. Betul. Untuk pengusaha, dia perlukan SOP itu supaya menjaga kualiti dia. Tetapi mungkin boleh difikirkan dengan satu keadaan lebih baik, supaya yang pertamanya membuat kajian berkenaan tentang jumlah jualan yang boleh dilakukan dalam tempoh satu hari dengan kajian yang lebih tepat dan mendalam, sehingga tidak berlakunya pembaziran. Itu satu. Membazir ini bukan hanya seorang tu makan tak habis, tetapi kalau dia menyediakan bahan makanan lebih daripada kemampuan dia, itu juga pembaziran. Sebab itu kita kena buat kajian pasaran, berapa jumlahnya, bagaimana trafik laluan di hadapan gerai dan restoran kita, maka kat situ adalah kekuatan. Yang keduanya, masya-Allah tabarakallah, jika terlebih, maka berilah yang lebih baik itu kepada mereka dahulu dan bukanlah memberikan sisa dan baki. Kalau kita pun tak makan dan tak larat nak makan sisa baki, masakan orang lain juga begitu. Namun kalau kata ustaz, saya tak ada pilihan yang lain, makanan masih elok dan boleh lama eloknya, ni saya kata masih elok dan boleh lama eloknya, maka bungkuslah yang baik-baik dan berikanlah kepada orang yang baik-baik. InsyaAllah tabarakallah. Adalah Nabi SAW itu sedikit makan, kita sikit-sikit makan. Betul. Kan? Kita sikit-sikit makan. Beza tu sedikit dengan sikit-sikit. InsyaAllah tabarakallah. Lebih banyak lagi akan kita kongsikan untuk tajuk ataupun topik kita, makanan jangan dicela. Kita nak berehat seketika. Sekali lagi Ustaz, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih atas tontonan anda pada pagi ini untuk topik akhlak makanan jangan dicela. Kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Mokhtar. Dan untuk anda yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini, anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan di komen Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live, jalankan tanggungjawab anda, tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan tidak dilupakan juga Ustaz Fuad, kepada yang sedang memandu pulang tu, mudah-mudahan berhati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi insya-Allah. Baik Ustaz Fuad, kita ada soalan. Yang berikutnya di Facebook, sahabat kita bertanya, An-Nur Rauf bertanya, baik, sekiranya makanan itu ada unsur-unsur syubhah, bagaimanakah untuk kita menolaknya dengan penuh kesopanan tanpa mencela kepada pemberi maupun pada makanan tersebut? Ialah musim perayaan itu terutamanya, dan Fuad ataupun Ustaz Fuad, macam-macam hadiah kita dapat kadang-kadang, sama ada ianya halal ataupun benda yang meragukan. Jadi macam mana cara nak tolak dalam keadaan tidak mengecilkan hati orang yang memberi? Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maksudnya ni pemberian kawan-kawan yang bukan Islam. Baik. Pertamanya, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata senyum sikit dan jom ikut ustaz sebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la haula wala haula wala quwwata illa billah il aliyyil azim. Alhamdulillah, terima kasih di atas zikir sebentar tadi tu, masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kita terus bersemangat. Dan sekarang ni kita nak berbicara tentang makan yang diberikan oleh rakan-rakan kita yang bukan Islam.
kita nak jawab hukum ni, dia mesti ada melihat kaedah fiqh ke ataupun kaedah ihsan. Pertamanya, kalau kita kata kaedah fiqh, disebutkan kepada kita la ba'sa bi aqli ta'amil majusi ma khala zabihatahu, dalam satu riwayat yang tersebut dalam kitabnya Musannaf Abdul Razak, disebutkan kepada kita tidak mengapa dengan memakan makanan orang Majusi selain daripada sembelihannya. Artinya, kalaulah kita makan makanan yang tidak melibatkan sembelihan. Contoh, hari ni kita nak buat perayaan Raya Cina, ramai balik, masya-Allah tabarakallah, seronok. Dan kalaulah ada orang bagi kuih bulan kepada kita, dan pertamanya dia antara struktur penting kat dalamnya itu ada kacang. Pernah rasa kuih bulan? Saya tak pernah makan. Masya-Allah tabarakallah. Saya pernah rasa, dan memang itu dibuat oleh orang Islam, dan ada cop halal, masya-Allah tabarakallah. Jadi saya yakin dan percaya, pertamanya, kalau nak cakap hukum memang halal ataupun harus kita makan makanan orang yang bukan Islam beri. Tetapi kalau kita nak bercakap tentang faedah yang lebih besar daripada hukum, bermaksud bagaimana nak melenturkan hati, bagaimana kita nak membina kekuatan tersebut, maka ianya kalau boleh kita memastikan halal yang yakin, tidaklah dia syubhah. Kalau syubhah, automatik perkara itu haram. Cumanya kita dalam legasi hari ini kita bawa kepada negara madani ataupun Malaysia madani. Saya melihat ada beberapa rakan-rakan kita yang berbangsa Cina ni, bila dia buat majlis perayaan, dia panggil rakan-rakan orang Melayu datang. Dia tahu orang Melayu ni adalah orang yang memperkasakan soal halal ini. Dan apa yang dia buat, dia bezakan catering. Catering untuk orang Cina, memang dia bagi orang Cina masak khas. Catering orang Melayu, dia bagi orang Melayu masak. Ya Allah, ya Tuhanku, seronok rasanya hidup di tanah air ini yang masing-masing menghormati sensitiviti di antara satu sama lain. Kadang-kadang dia kata, Ustaz, you jangan risau mah. Dia kata, you punya makan belah sana. Tapi kalau you nak makan belah sana pun boleh. Dia kata, Ada gurau kita. Ada gurau kita lah. Jadi saya kata confirm lah saya ke arah sana, ke arah orang-orang yang disiapkan oleh orang-orang Islam. Jadi perkara pertama, asasnya masya-Allah tabarakallah, harus kita lebih berhati-hati dan melihat juga konten makanan tersebut, juga kaedah penyediaan. Memanglah halal, tapi kalau periuk yang digunakan periuk yang sama dimasakkan makanan yang haram, maka bagaimana pencampuran itu berlaku? Jadi oleh kerana itu, pastikan semua itu adalah perkara yang halal, dan barulah kita masukkan ke dalam tubuh badan kita. Masya-Allah tabarakallah. Sebelum teringat di kampung saya dulu, kami dengan masyarakat Siam ni memang dekat, sebab sebelah-sebelah je kampung. Jadi kalau ada kenduri kahwin, memang mereka akan datang tolong bantu sama-sama, dan bila ada makanan yang melibatkan kaum mereka, mereka akan asingkan. Ini satu akhlak yang cukup luar biasa berkenaan dengan bagaimana perpaduan kaum dipupuk melalui kenduri kenara saja, Ustaz. Baik, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian pada pagi ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muaz Muhammad Musa dan Dayana saya. Haji Kinon Haji Muhammad Saleh daripada Sudai. Apa khabar, Haji? Alhamdulillah baik, sihat, tapi cuma mendung sikit sini. Sana macam ni? Sama lebih kurang, Haji. Selamat bercuti je. Nikmat Allah Ta'ala bagi. Okey, persoalannya kongsi daripada saya, Ustaz dan Dai. Baik. Ini pengalaman saya lah, Ustaz dan Dai. Masa saya pergi haji dulu, lebih kurang dalam tahun 2002 lah. Lebih kurang 20 tahun. Saya nak minta pandangan Ustaz. Dalam kumpulan time makan tu, saya ada rombongan saya makan. Kemudian ada salah seorang daripada jemaah kita, dia kata apa, Ustaz? Saya tak makanlah benda-benda ini sebab kat sini tak sedap. Maknanya dekat kampung sedap. Jadi nak minta pandangan Ustaz. Bila dia tak makan, dia cerca makanan tadi, dia tak boleh makan, Ustaz, sampai dia masuk hospital. Dengan alasan tak boleh makan, tak sedap. Jadi adakah benar makanan yang dicela tu boleh mengakibatkan seseorang itu tak sihat ke? Macam mana, Ustaz? Minta pandangan Ustaz pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah tabarakallah, tu antara sedikit perkongsian dan juga pandangan, perkongsian pengalaman lah daripada Tuan Haji kita berkenaan dengan bagaimana kisah di tanah haram itu. Jadi mungkin sebagai pencerahan kepada kita supaya lebih berhati-hati. Perkara pertama, Allahumma salli ala Muhammad, ada dua benda berbeza kat situ.
Pertama, Masya Allah Tabarakallah, adalah ucapan beliau terhadap makanan tersebut. Dan yang keduanya adalah kedudukan beliau yang sedang berada di tanah suci, di Mekah Al-Mukarramah ataupun di Madinatul Munawwarah. Memang betul Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Disebutkan, wahai sekalian manusia, kamu makanlah apa yang ada di atas muka bumi Allah ni yang halal lagi baik buat kamu. Sebenarnya dia ada khusus. Dia nak bagi tahu, pertama, ya ayyuhan nas, nak bagi tahu kepada kita, kepada majoriti umum manusia, apa yang kamu rasa baik untuk kamu. Ada makanan baik untuk saya, tak baik untuk Dai Anas, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan mungkin ini berlaku kepada rakan sebentar tadi yang diuji dengan langsung tak ada selera makan di Mekah dan juga Madinah. Sebab itu tujuan pertama hari ini, saya mohon maaf, hari ini kita faham isu yang berlaku di tanah suci Mekah cukup luar biasa. Isu hotel menaikkan harga dengan lebih daripada 110 peratus. Bermaksud kalaulah dia naik harga 400, dia akan pergi lebih kurang 900 ke RM1,000 untuk satu malam dari Anas. Saya menjangkakan dalam beberapa tempoh waktu ini, nak pergi umrah saja, ibu-ibu saya ni yang nak pergi umrah cuti sekolah ni boleh sediakan lebih kurang 8,000, 9,000, 10,000 dan ke atas. Allah sebab Akbar. perubahan harga begitu dahsyat. Dah tak ada dah harga 5,900 ya. Kalau ada, itu skamer. Masya-Allah tabarakallah. Minta maaf ya, kokok lah skamer marah pula saya lepas ni kan. Tapi kalau nak, sebab apa? Kerana kos itu terlalu keras dan dahsyat. Cuma apabila berkaitan tentang makanan yang berada di tanah suci Mekah tadi, memanglah disebutkan kepada kita halalan tayyiba. Cuma kalau kita rasa, Ustaz, saya rasa tak sesuai dengan makanan ini pada saya, tak apalah, pergilah cari dekat bawah ajiat tu dia ada, Masya Allah Tabarakallah. Dekat bahkan kita kasarnya pun ada disaji, Masya Allah Tabarakallah, Al-Bait kan. Dan macam-macam lagi lah rakan-rakan yang boleh jamu selera dekat sana. Saya akui kadang-kadang selera kita berubah. Bila kita minum air, sebagai contoh, air kat Malaysia ni dia tak sama kalau kita minum mineral water ataupun dengan izin air mineral semula jadi. Kan, Masya Allah Tabarakallah. Di Indonesia sebagai contoh, saya pernah bawa air dalam beg saya, Masya Allah Tabarakallah, tak banyak lah sebab kapal terbang kan boleh bawa jumlah yang sikit, kecil air. Jadi bila saya minum, memang rasa dia berbeza. Dan mungkin kesannya juga berbeza. Namun pastikan kita bila pergi Mekah, pergi Madinah, lisan kita jaga. Janganlah kita banyak sebut perkataan yang tak elok. Ada yang dia kata macam ni, oh, saya nak pergi Mekah lah Ustaz, nak buat apa? Saya nak tengok cicak kat Mekah, ada ke tak ada? Dan last sekali Dai Anas, bila dia masuk ke hotel tersebut, memang dia nampak cicak je. Dalam bilik dia pun banyak sangat cicak. Masya Allah Tabarakallah. Ini semua kebesaran Allah kan. Bukanlah kisah-kisah yang sekadar nak bagi ajib ataupun mensensasikan. Ini adalah perasaan yang orang rasa. Man lam yazuk lam yadri. Kalau kamu tak lalui, kamu tak dapat rasa. Namun ini adalah yang berlaku. Oleh kerana itu, jagalah perkataan kita, bukan saja di Mekah, tapi turut di Malaysia dan juga di seluruh tanah air ini, insya-Allah. Allahu Akbar, insya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengambil iktibar daripada kisah tersebut. Baik Ustaz Fuad, kita ada soalan Facebook daripada Mar WKN. Apakah hukum jika seorang suami tidak pernah berterima kasih, malahan mencela dan merungut makanan yang dimasak oleh si isteri? Tak sama macam di restoran sehingga isteri berkecil hati. Sedangkan di dalam Islam dilarang untuk kita mencela makanan. Mohon penjelasan Ustaz. Allahu Akbar. Baik. Makan hati berulam jantung Ustaz. Masya Allah Tabarakallah. Kalau kita berbicara tentang soal ini Dai Anas, Allahumma shalli ala Muhammad, berkenaan tentang hubungan suami isteri, Masya Allah Tabarakallah, kita kena faham betapa dalam agama ni dia ada banyak faedah-faedah dan penjelasan-penjelasan yang baik. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan kepada kita perkataan-perkataan yang indah. Ya, kita tahu Sayyidatina Aisyah ini dia berbeza dengan isteri yang lain. Aisyah ni dia pandai masak, dia pandai buat air, dan dia ada seorang isteri yang bijak juga dalam menghafal ilmu-ilmu agama. Dan cumanya apabila seorang suami yang tidak bersyukur kepada isterinya yang Allah Ta'ala kurniakan, tidak ucapkan terima kasih, sebenarnya dia akan menyebabkan kemarau emosi kepada isteri. Bila berlakunya kemarau emosi kepada isteri, usahanya tidak dihargai, gerak kerjanya juga tidak dipandang dan diletakkan nilai, maka akhirnya Masya Allah Tabarakallah, dia akan rasa putus asa dalam kehidupan. Saya percaya banyak ataupun ramai di kalangan
dengan isteri yang suka cuba resepi-resepi yang baru oleh kerana suami yang bersifat positif dan supportif. Dia sokong isteri dia yang cuba buat ni, cuba buat tu. Sedap apa yang awak masak, masya-Allah tabarakallah. Jadi kita kalau boleh memperbanyakkan sedekah kata-kata yang baik kepada ahli keluarga kita supaya biarlah emosi mereka banjir dengan kebahagiaan. Kerana dalam banyak-banyak banjir, kita nak banjir emosi kebahagiaan. Itu je banjir yang kita nak. Biar hidupnya tenggelam dengan kebahagiaan dan mereka seronok dengan apa yang mereka ada dan bersyukur dengan perkataan yang baik daripada pasangan mereka dengan Anas. Allahu akbar, insya-Allah tabarakallah. Jangan cederakan emosi pasangan ataupun isteri kita. Kalau rasa tak sedap, kita masak sendiri. Paling kurang goreng telur, cukup makan dengan nasi. Baik, itu pun mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Berikutnya Ustaz, kita ada sahabat pemanggil di talian yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni Muhammad dari Pulau Pinang. Apa abang semua memodoalah ustaz dan dai dan kru-kru semua kan yang mana dengar doa kita semua memodoalah beri selamat daripada dunia sampai. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Soalan mamu, kadang-kadang kita Nabi Muhammad SAW buat tamat sebiji ni buka puasa 3 orang buka puasa dengan buat tamat sebiji itu. Tapi kita bukan kita buat tamat buat kurma tak boleh. Seketik seorang tak habis buang. Tapi dalamnya keadaan mamu tengok mamu lah buat tu, tangan itu mamu yang buat ni. Tapi kadang-kadang mamu pergi makan kenuri ni, apa yang ada semua mamu letak atas meja mamu. Putih semua sekali. Tak ada mamu tinggal lagu tu saja. Apa macam buatan mamu ni atau panggil makan kenuri, tapi buatan mamu ni dosa mamu buat ni. Ada Tuhan nak redok kat mamu yang makanan mamu buang tu dengan sengaja tu. Tapi mamu mintalah jangan siapa-siapa jangan ikutlah perangai mamu buat ini. Mamu mintalah jangan buat perangai lagu tu, makan dengan sekadar patut dengan Allah. InsyaAllah kita makan, insyaAllah kita jadi lagi dia soalan makanan tu halal, tapi mamu cari duit dengan tak halal. Ada makanan tu jadi halal kah atau tak? Yang tu soalan mamu ustaz dan ni tolonglah doa-doa kalau mamu yang selamat daripada dunia sampai ke amin, insyaAllah, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamu Hanifah. Satu soalan mungkin mewakili saudaranya ataupun sahabat-sahabat yang bertanya. Mamu dia gambarkan dirinya sebab lebih dekat dengan jemaah ataupun para penonton. Jadi bagaimana dua keadaan itu? Ambil makanan banyak kemudian tak habis makan. Mamu kata begitulah. Dulu kot mungkin. Kemudian bagaimana keadaan sumber yang diperoleh itu? Makanan itu halal tetapi dari sumbernya itu Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam bab makanan ni, para penonton yang dimuliakan oleh Allah, kesederhanaan dalam makanan itu adalah satu perkara tuntutan yang mesti kita gerakkan dan kita mesti bangunkan. Sebab memang Nabi Muhammad itu sangat sederhana makannya, sampai kan disebut kepada kita syab'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzis sya'iri yaumaini mutatabi'aini hatta qubida. Disebutkan Nabi Muhammad ni dia tak kenyang pun makan dengan roti gandum sampailah sehingga 2 hari sebelum Nabi Muhammad wafat. Bahkan terlalu banyak malam yang Nabi Muhammad ni tak cukup makan pun, sampaikan sahabat-sahabat melihatkan rumah Nabi tak keluar asap. Sebab kalau di padang pasir dan Anas, kalau kita bakar ataupun kita masak, orang masak guna api dulu. Nah, sekarang pun orang masak pakai api. Jarang orang masak pakai air, pakai gas. Tapi memang asap akan naik. Tetapi para sahabat selalu melihat bahawa masya-Allah tabarakallah di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada keadaan tersebut, tidak ada keadaan itu. Dan saya nak kata janganlah ambil makanan yang lebihan, sebab kat rumah Nabi tak pernah ada makanan lebih. Betul, kalau kita riwayatkan terlihat daripada Abu Umamah Al-Bahili disebutkan makana yafdulu an ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubz asy-sya'iri, tak pernah ada lebihan roti gandum pada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Jadi ambillah pada kadar yang kita boleh nak makan. Yang kedua berkenaan tentang ustaz makanan itu halal tapi rezeki saya haram. Allah, itu
agak dalam perkataan dan perbincangan itu menyebabkan saya pun rasa terkesan. Dan saya nak bagi tahu, masya-Allah tabarakallah, bila satu hadis yang Nabi pernah sebut kepada kita, wa inna nabiyallah Daud alaihi salatu wasalam, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salatu wasalam kana yakulu min amal yadihi, disebutkan kepada kita sesungguhnya dia makan daripada hasil jerih perih payahnya sendiri. Nabi Daud ni sendiri dia bekerja dan dia cari rezeki yang halal. Maka sebab itu kalau boleh, masya-Allah tabarakallah, kita berusaha juga untuk mendapatkan yang halal dan masuk dalam mulut kita seperti mana para anbiya dan wali-wali Allah Taala, insya-Allah. Allahu akbar, insya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Banyak lagi akan kita kongsikan, Ustaz Fuad. Jadi para penonton, kita akan tamat siaran kita di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Banyak lagi akan kita kongsikan, terus setia menonton. Tayangan Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersua di TV9 selepas ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah, tayangan Ustaz kembali di zon tambahan di TV9. Masya-Allah tabarakallah. Terima kasih kepada anda para penonton yang masih lagi terus kekal menonton kami sehingga jam dan juga detik ini untuk topik akhlak makanan jangan dicela. Untuk siaran hujung minggu kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Mukhtar. Dan terima kasih juga Ustaz kita ucapkan kepada para penonton yang sudi menghantarkan soalan, kemusykilan, yang hubungi kita, yang menghantarkan menerusi komen di Facebook. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebarkan, share siaran kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Baik, makanan jangan dicela untuk topik akhlak kita Ustaz. Kita nak teruskan lagi dengan soalan daripada sahabat kita yang datangnya di Facebook. Izara Zulaikha yang bertanya, bagaimanakah sekiranya kita diberikan juadah makanan namun makanan itu bukanlah kegemaran kita? Untuk ditolak bimbang jiran berkecil hati. Dan sekiranya makanan itu diberikan kepada orang lain pula, apakah aula ataupun boleh tindakan sebegini daripada berlakunya pembaziran? Al-Fadhil Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi ini adalah perkara yang penting untuk kita fahami. Pertamanya, kalau disebutkan dalam hadis inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu, disebutkan kalau dah kamu itu nak makan, masya-Allah tabarakallah, kalau kita suka kita makan, kalau kita tak suka kita biarkan untuk orang lain makan. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Maka apabila ulama mensyarahkan, memang begitu kaedahnya. Apabila kamu nak makan, kamu makan. Tetapi kalau kamu rasa tak boleh makan, kamu tinggalkannya bertujuan untuk berikan kepada orang lain makan. Dan perkara tersebut tidaklah salah daripada sudut agama ni. Cuma yang paling penting, kalau kita tak boleh nak makan, tak payah kita kata, aku tak boleh sangat nak makan ni. Masya-Allah tabarakallah. Ambil makan. Jadi lebih baik kita memberikan kepada orang tersebut. Kalau kita cakap macam tu, saya tak boleh makan, tuan tolong makan, seolah-olah kita ini menolak perkara tersebut. Jangan, dan kita akan rasa, orang tersebut akan rasa, oh bila tak nak baru bagi kat aku, yang kau nak kau ambil. Jadi memadai untuk kita kata ni ada sikit hadiah. Tak payah nak cakap apa dia, tak payah nak cakap bagaimana keadaannya, cukup beri kepada dia, masya-Allah tabarakallah, dan insya-Allah dia akan dapat hargai dan mereka akan dapat ambil manfaat ketika mana pemberian yang dilakukan, teman-teman sekalian. Jadi teruskan sahaja. Apabila orang memberi kepada kita, kita tak boleh makan, kita ambil untuk orang lain. Ini nama dia memanjangkan sedekah. Contohnya kita dapat satu sedekah, kita tak boleh selesaikan ianya, maka kita panjangkan sedekah kepada orang-orang yang memerlukan, para penonton sekalian. InsyaAllah tabarakallah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Ya Ustaz, tadi Ustaz ada sebut tentang pentingnya memilih makanan tu. Sebab kadang-kadang hari ni Ustaz, ada juga orang-orang yang mungkin dalam proses mendapatkan rawatan akibat terkena mungkin gangguan dan juga sia-sia melalui makanan. Ustaz, mungkin sedikit nasihat daripada Ustaz kepada para penonton. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Makanan ini adalah sebenarnya di antara transportasi yang digunakan
oleh insan yang berhasad dengki untuk memusnahkan satu tubuh badan manusia. Kalau dia tu suami isteri, minta maaf ya, maka dia akan berikan diistilahkan sebagai nasi kangkang ya, yang dibuat di malam hari dalam keadaan begitulah. Takkanlah saya nak kongsikan kaifiatnya di sini. Ayo kan tiru pula ya. Lagi ada tiru pula kan. Jadi masya-Allah tabarakallah, itu keadaannya dari Anas. Dan majoriti pada pengalaman peribadi kami, kalaulah satu orang tersebut dia dah banyak sangat makan makanan yang dinajiskan dengan najis sihir. Sihir ni najis. Maka apa yang akan berlaku, masya-Allah tabarakallah, dia punya pemikiran itu akan serong dan dia sudah tidak begitu waras sekali. Sebab itu masya-Allah tabarakallah, perlu bila mana kita nampak makanan, kita baca bismillah ya ala barakatillah, kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberkati. Dan tak salah juga untuk kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi itu berdasarkan hadis yang makamnya berada pada hadis hasan, yang mana kita boleh gunakan untuk memastikan bahawa kalaulah ada transportasi bahan-bahan kotor yang digunakan dalam makanan itu telah pun terbatal dan ditolak untuk tidak dapat masuk tubuh badan kita. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah Taala lindungi kita, keluarga kita, masyarakat kita daripada unsur-unsur yang tidak elok, khususnya berkaitan dengan sihir dan gangguan ini. Baik Ustaz, kita ingin raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, tapi sebelum tu kita ada sahabat pemanggil di talian yang menanti pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, siapa di talian? Saya Sharifah daripada Selangor. Baik. Ya, baik. Dan sebenarnya Ustaz, sekali pergaduhan mesti akan disebut dengan perkataan mungkin makanan. Mana apa pun. Baik, terima kasih Puan Sharifah yang bertanya. Mungkin gambaran soalan saya kurang jelas dengan soalan tersebut, mungkin ada masalah teknikal yang berlaku. Tetapi saya dengar pasal makan, jadi juga tentang makan lah. Yang tajuk kita pada hari ini tentang makanan tu. Tapi mungkin saya cuba dapatkan gambaran soalan setelah tadi daripada sahabat kita. Tapi sebelum tu Ustaz, mungkin kita boleh tambahan sedikit berkenaan dengan bab memilih makanan ni. Selepas ni mungkin kita akan raikan jawapan kepada soalan tersebut tentang makanan juga yang ada unsur pemujaan Ustaz. Tadi tentang sihir, tapi yang ada unsur pemujaan. Duduk kat pokok tu tiba-tiba ada buah 2 biji apple dan sebagainya. Jadi benda-benda seperti itu kadang-kadang dulu masa budak-budak nakal kan ada orang yang ambil. Jadi mungkin bagaimana Islam memandang tentang makanan tersebut? Makanan yang digunakan untuk pemujaan ataupun yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia bertukar hukum menjadi haram untuk digunakan dan dimakan oleh orang-orang Islam. Sebagai contoh, kita melihat limau, apple, pisang yang disediakan untuk pemujaan. Kerana makanan tersebut telah pun hilang barakahnya dan makanan tersebut telah pun hilang kekuatannya, masya-Allah tabarakallah, sehingga boleh melenturkan hati menjadi lebih baik. Sebab itu saya nak bagi tahu mana-mana persembahan yang digunakan sebagai pemujaan. Contohlah dia nak pergi minta nombor ekor, dia pergi dekat kubur, dia bawalah pulut kuning, dia bawalah ayam kampung untuk dipersembahkan. Maka makanan itu Ustaz, bila dah kata tak boleh nak makan, nak buat apa Ustaz? Kata tak boleh makan. Contohlah dia bertaubat, tapi makanan tu ada sisa. Makanan itu hendaklah dicampakkan ke dalam hutan dan diberi makan oleh kepada binatang. Sama ada binatang buas ataupun binatang yang melata. Sebab makanan yang telah pun digunakan sebagai pemujaan terhadap makhluk gaib, maka dia tak boleh kita makan. Walaqad karramna bani Adam, telah pun kami muliakan keturunan Bani Adam. Tiba-tiba Bani Adam boleh pula dia nak pergi makan makanan yang digunakan untuk pemujaan. Ini mukhalafah. Ini berbeza. Ini berlawan antara satu sama yang lain. Maka kita kena pastikan bahawa kita berhati-hati dalam memilih makanan dan ambillah makanan yang halal, bahkan tidak terlibat daripada apa-apa pemujaan, sama ada pemujaan bersifat ketuhanan ataupun pemujaan bersifat hasad dengki. Allahu akbar. Baik, saya dah dapat gambaran soalan tadi yang diajukan oleh Puan Sharifah. Gambaran ya. Baik. Soalan yang berkenaan dengan hukum membawang, orang kata membawang lah sekarang ni kan, ataupun bercerita tentang makanan yang disajikan oleh tuan rumah, misalnya dikenduri kendara ni, ialah ada orang yang mampu buat cara tak mampu kan, ada orang yang dan sebagainya. Jadi yalah, mungkin makanan yang kita biasa makan ni yang sedap belaka kan, tiba-tiba kenduri saudara kita ni buat makanan mungkin kurang daripada apa yang kita jangkakan. Jadi apakah hukum keadaan seperti itu Ustaz? Baik,
untuk menjawab gambaran yang telah digambarkan oleh Dai Anas. Terima kasih. Sebab kita tadi para penonton ada isu teknikal sikit. Jadi kita tak apa nak jelas, tapi Dai Anas dah dapatkan satu gambaran sebentar tadi. Masya-Allah, tabarakallah. Banyak kali gambaran. Baik, perkara pertama sekali, kita dah rasa tak seronok makan tersebut. Kalau seronok kita cakap alhamdulillah semua makanan sedap. Tapi kalau tak seronok, maka lebih baik kita beramal dengan hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Kalaulah kamu itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hari akhirat, lebih baik kamu itu bercakap yang baik-baik, ataupun lebih baik kita diam sajalah. Tapi berbeza, kadang-kadang ada orang memerlukan respon daripada kita. Bayangkan feedback. Kita makan kat satu kedai ni, dia punya laksa manis rasa macam air gula. Rupa-rupanya dia tertukar garam dengan gula. Masya-Allah, tabarakallah. Dan akhirnya kita diamkan saja. Maka lama-lama perniagaan dia akan jatuh dan tersungkur. Janganlah berkecil hati kalau orang bagi respon. Jangan pula bila orang bagi tahu, "Cik, saya minta maaf, ni kurang gula," kita kata tekakkan lain-lain. Melawan pula tu. Melawan pula tu. Kita dah maklum dekat dia melawan pula tu, tekak lain-lain. Kalau cik tak nak, cik tinggalkan. Cik payment dah ambil. Banyak lagi kedai lain. Banyak lagi kedai lain. Masya-Allah, tabarakallah. Janganlah macam tu. Saya sebenarnya macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, adik abang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya betul orang kata bahasa ni jiwa bangsa. Betul. Jadi adalah lebih baik bila ada orang berikan timbal balik kepada kita, memberikan satu respon ataupun memberikan satu maklum balas, adalah lebih indah untuk kita mengambil yang baik. Sebab orang yang berniaga ni terutamanya dia mesti lebih berhati-hati. Tapi kalau kita pergi majlis sehingga kita rasa ucapan kita tu boleh menyebabkan mengguris hati orang rasa tak bahagia, ada lebih baik kita senyap. Ustaz, biarlah dia dapat maklumat tu daripada orang lain, bukan dapat maklumat daripada mulut kita. Sebab itulah yang disebutkan supaya kekerohan hubungan itu tidak terjadi, bahkan terus subur dengan cinta kepada Ilahi. Allahu Akbar. Orang kita ni dia nakalnya bersulam dengan jenaka. Jadi kalau kurang ajarnya tetap santun. Menikam dengan pantun. Itu orang kita. Jadi buatlah pantun sikit dan komen, tuan rumah minta maaf, saya balik awal dulu saya tak makan nasi sebab saya kencing manis. Kanji banyak, contoh bagi tahu macam tu kan. Jadi kalau nak buat beras lepas ni, beli beras panjang, contoh. Jadi kita boleh ceritakan dengan bahasa yang disebutkan qaulan sadida, karimah dan sebagainya, Ustaz. Baik, kita ada soalan daripada sahabat kita Kasih Nurul Syah di Facebook, Ustaz, untuk kita raikan. Ustaz, bagaimanakah cara untuk menyantuni bicara kepada para penjual yang menjual makanan yang kurang kebersihannya? Kerana kita tak mahu pelanggan tertipu membeli makanan yang kurang tahap kebersihan dan cara penyediaannya. Mohon pencerahan daripada Al-Fadhil, Ustaz. Baik, perkara ini adalah penting untuk kita fahami. Saya nak ucapkan terima kasih lah, dasar ni dah lama PBT buat mengklarifikasikan kedai itu grade A ke grade B ke grade C, ya. Jadi sebenarnya itu membantu kepada para pengguna untuk memilih kedai grade mana yang kita nak pergi. Cuma dalam urusan kebersihan terhadap gerai-gerai dan makanan, baru-baru ni pun baru tular, ya, gerai-gerai yang tak jaga makanan mereka. Saya nak bagi tahu kepada kalian para peniaga dahulu sebelum kita cakap bagaimana cara untuk menyentuh mereka. Perkara pertama adalah setiap makanan ni kita nak beri makan kepada manusia. Dan wa imma kalaupun kita nak beri makan kepada haiwan, ada adabnya. Bahkan kita nak beri kepada manusia, apatah lagi kalau manusia tu ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ihtiram kepada kalimah itulah menyebabkan kita tak boleh basuh lebih kurang, tak boleh kita tidak memberikan keadaan lebih baik. Kalau kita nak makan keadaan lebih kurang punya basuh pun, itu bukan hal thayyiban. Tak baik untuk kita makan makanan diri sendiri basuh tak sempurna. Bayangkan bagaimana untuk kita nak berikan kepada orang lain. Pada saya, antara uslub yang sangat baik untuk kita menegur rakan-rakan kita yang mungkin Masya Allah tabarakallah dia berniaga dalam keadaan begitu. Yang pertamanya, gunalah instrumen memberikan satu, mungkin dalam surat, dalam dia nak bagi ringgit tu, dia ada letaklah sikit teguran, nota begitu. Sebab saya tahu lisan itu lebih sukar daripada tulisan. Masya Allah tabarakallah. Oleh kerana lisan itu lebih sukar daripada tulisan, hari ini ramai
ramai pula yang menulis sesuka hati. Masya-Allah, tabarakallah. Begitulah lisan ini, dia kadang-kadang dia lebih sukar berbanding tulisan. Jadi apa yang saya nak katakan, boleh berikan mungkin satu nota ringkas. Kita tak nak panggil lah satu surat layang, ya. Kita berikan satu nota ringkas, mudah-mudahan dapat membangunkan. Jaga perkataan kita dan jaga pandangan kita, bahkan berikan semangat dan dorongan kepada mereka. Ramai orang layak untuk berjaya dan layak untuk kita berikan penghormatan walaupun dalam teguran. Allahu Akbar. Kalau saya tak salah, Ustaz Fuad, sekarang ni wajib untuk setiap peniaga ni yang melibatkan urusan makanan untuk mengambil suntikan typhoid. Itu juga salah satu perkara yang penting yang jangan diabaikan, insya-Allah. Baik, Fadil Ustaz, banyak lagi akan kita kongsikan untuk akhlak makanan jangan dicela. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara topik akhlak makanan jangan dicela. Dan untuk minit-minit akhir ini kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Mokhtar. Dan kita nak raikan lagi Ustaz soalan daripada sahabat Facebook kita, Rosdin Samah. Baik, adakah dianggap mencela makanan sekiranya kita menyebut dari hal mudaratnya sesuatu makanan itu kepada tubuh badan? Dan yang kedua, bagaimanakah dengan komen negatif seorang hakim atau juri terhadap makanan yang mengadili suatu pertandingan masakan? Adakah ianya turut dianggap sebagai mencela makanan, Ustaz? Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Perkara pertamanya, sebagai contoh, saya tak boleh makan udang ni, nanti saya gaut. Masya-Allah, tabarakallah. Pada hakikatnya kita kena faham, iaitu dia mula untuk buat satu penolakan terhadap dirinya. Mungkin dia nak mengkhabarkan, saya minta maaf saya tak dapat nak makan. Tapi sebenarnya adalah lebih baik seperti mana yang Nabi ajarkan, diamkan saja, buat tak tahu. Dalam kelemahan kita adalah lebih baik kita mendiamkan diri sahaja berbanding kita berbicara soalnya. Kenapa? Nanti orang mula rasa, alamak, kenapa aku tak bawa udang, kenapa aku tak bawa ikan, gantian kepada udang samata. Kenapa, masya-Allah tabarakallah, aku tahu mungkin dia ada darah tinggi, kenapa aku tak ada bawa lauk yang bukan daripada daging yang mungkin baru dimasak ataupun baru disembelih. Jadi oleh kerana itu, masya-Allah tabarakallah, boleh dia nak sebut, tetapi dalam keadaan lebih aula kalau dia merahsiakan apa yang dia nak sampaikan. Yang keduanya, kaedah ataupun situasi bagi hakim untuk memberikan pandangan, ianya adalah dua keadaan. Yang pertama sekali, hakim berhukum terhadap tukang masak tersebut. Hakim ni bila nak menghukum satu je lah. Hakim dalam juri-juri pertandingan masak, saya tengok bila dia bersifat profesional, dia tak hina makanan tu. Dia takkan kata ni apa benda ni. Kalau dia kata ini makanan bukan standard saya, ini makanan adalah patut dihenyakkan begitu sahaja, itu tak baik lah. Tapi kalau dia kata ini hasil kerja yang tak bagus, ini adalah teknik yang salah, seharusnya ucapan begitu. Mestilah tuan-tuan hakim yang arif dalam bidang masakan ini menjaga lisan mereka, bermaksud setiap kesilapan ataupun kekhilafan berbalik-balik kepada Allahumma salli ala Muhammad, si tukang masak itu. Daripada sudut pertama, daripada sudut penyediaan makanannya, ataupun yang kedua proses makanannya, dan yang ketiga adalah cara representasi makanannya itu. Artinya ia mendorong kepada apa yang dilakukan oleh manusia yang mempersembahkan ianya. Itu tak ada masalah lah. Tapi kalau dia mengkritik masalah agama itu, tak boleh lah. Ataupun masalah makanan tersebut, tak boleh lah. Saya bagi contoh, kalau kita pergi dalam rancangan-rancangan realiti agama, peserta-peserta realiti agama ni, dia tetap bercakap soal Quran dan hadis, tetapi terkadang ditegur oleh juri, diberikan kritikan. Kritikan itu bukan bermaksud mengkritik Quran dan itu hadis itu, tetapi mengkritik si pembawanya agar menjadi orang yang lebih baik dan mulia. Cuma ingat, jangan sampai kita mengkritik terlebih daripada kemampuan kita. Jadi juri ni bukan mudah, dia mesti
memastikan perkataannya itu mendorong, membantu dan bukannya membuntu, sehingga menjadikan manusia dapat manfaat daripada perkataan mereka. Allahu Akbar. Baik, menegur jangan sampai menghina, Ustaz. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada Fadli Maksyah di Facebook. Menarik soalannya, bagaimanakah cara yang dianjurkan dalam Islam untuk mendidik diri kita dan juga kanak-kanak supaya tidak membazirkan makanan yang dimakan dan memupuk sifat syukur itu sendiri? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Budak-budak kadang-kadang begitulah. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tak makan, kadang-kadang dibuang begitu saja. Jadi mungkin sedikit pencerahan daripada Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Perkara pertama sekali adalah kita ni nak menolak daripada satu pandangan yang disebutkan sebagai pembaziran. Kerana pembaziran ini tak lain dan tak bukan temannya, akrabnya kepada syaitan yang memberikan satu kesan yang cukup luar biasa. Perkara pertama sekali adalah baik untuk kita ambil pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mana mengambil bahagian yang sedikit-sedikit daripada makanannya sahaja. Dan Imam Ghazali sebut juga ada dalam periwayatan hadis bagaimana pecahkan perut itu kepada beberapa pecahan, airnya, anginnya, bahkan dan juga makanannya. Tapi kalau saya buka dalam kitab Hidayatus Saliqin, pengarang ada sebut kepada kita, kalau kamu nak makan itu memadailah, masya-Allah tabarakallah, makanan berat itu yang kamu ambil itu secupak sahaja. Secupak itu tak besar pun, masya-Allah tabarakallah, bermaksud seolah-olah sebesar bekas itu. Contoh nak ambil nasi, banyak tu sahaja, dan nasi dan termasuk dengan lauknya, sebesar itu sahaja dan seberat itu sahaja. Itu kaedah yang terletak daripada kitab Hidayatus Saliqin, yang mudah-mudahan ianya memberikan manfaat kepada kita semua dan menjauhkan kita daripada sifat tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Jadi insya-Allah saya kira gambaran untuk topik kita pada pagi ini, makanan jangan dicela untuk berakhlak ni, mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Mungkin sebagai terakhir di minit-minit akhir ni Ustaz, 3 pelantikan ataupun pengajaran berkenaan dengan topik yang kita bicarakan pada hari ini Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Perkara pertama sekali dalam 3 sudut pandang yang paling penting ini, yang saya kira jawapannya mestilah cenderung kepada perkembangan media sosial hari ini. Yang pertama sekali kepada rakan-rakan kita yang memberikan maklum balas ataupun yang membuat review itu, adalah mesti dia menjaga baik perkataannya dan bersifat adil dalam mengeluarkan pandangan. Kalau baik makanan itu berikan baik, kalau tak baik, oleh kerana kita ini ada perjanjian perniagaan, maka kita kata semuanya baik, berlakunya penipuan dekat situ ya. Jadi sekarang ni saya tahu promosian makanan di arus perdana termasuklah di media sosial telah pun terlalu rancak, tetapi mesti adil. Yang kedua sekali, masya-Allah tabarakallah, apabila kita suka dengan makanan tersebut, lazatilah dengan sederhana. Janganlah bersifat terlalu tamak. Bila waktu kita sihat, kita makan semua banyak-banyak, besok waktu keuzuran, kita tak boleh rasa dah. Masya-Allah tabarakallah. Dan kalau benda itu baik, makanlah. Tapi kalau tak baik, tinggalkanlah. Seperti mana tidak mengeluarkan apa-apa respon terhadap makanan tersebut, biarkan begitu sahaja. Yang ketiga, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencela itu merujuk kepada perbuatan lisan yang diungkapkan tentang keburukan tersebut. Saya selalu cadangkan kepada kalian semua, masya-Allah tabarakallah, dalam keadaan bangkangan ataupun tidak persetujuan terhadap makanan yang dipersembahkan itu, gunakanlah uslub yang paling mulia, masih memuliakan makanan itu, masya-Allah tabarakallah. Makanan ni dia jadi darah daging. Jadi inilah hasil daripada makanan yang kita makan. Jadi begitulah juga makanan itu menjadi darah daging, dan kita juga sebahagian daripada makanan. Muliakan makanan seolah-olah kita memuliakan kemenjadian kita suatu hari nanti. Dan ingat, semua yang kita buat ini, kita buat sebab Allah. Buat sebab Allah, masya-Allah tabarakallah. Baik, kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzur ilaina ya Allah, Allahumma ighfir lana wa tub alaina ya Allah, waj'alna min ibadikas salihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna
jannata ma'al iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair diucapkan kepada Fadil Ustaz Ahmad Fuad Mukhtar untuk kesudian berkongsi dengan kita pada pagi ini. Esok sebagaimana biasa para penonton, jam dan juga waktu yang sama kita akan bersama dengan Da'i Aiman selaku moderator dan panel Ustaz Muhammad Ervino Johari untuk topik munakahat syafaat anak soleh. Syafaat anak soleh. Jadi esok jangan lupa tonton dan jangan lupa sebarkan insya-Allah. Sekali lagi terima kasih Fadil Ustaz. Semoga dapat bersua lagi pada masa akan datang. Dan para penonton, ayo sama-sama kita tamatkan siaran kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, sehingga berjumpa lagi. Jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.